Assalamualaikum geng, apa khabar? Selamat malam, selamat kembali ke YouTube channel Amir Sufi. Okey, macam korang tengok dekat thumbnail tu, macam biasa hari ni teman teruskan dengan konten terbaru teman, iaitu adalah video react. Jadi hari ni apa yang teman react, macam nak korang tengok dekat thumbnail tu lah ya. Hari ni teman nak react 3 rompakan yang di Malaysia yang patut difilmkan. Difilmkan, okey. Jadi rompakan-rompakan ni yang berlaku di Malaysia ni, yang sebenarnya sangat-sangat baik cara rompakannya tu, yang kita sendiri pun tak dapat nak jangka. Dia merompak menggunakan cara rompi tu, dan orang pun tak boleh nak tangkap sampai ke hari ni juga. Kes itu masih lagi dibuka. Jadi jom kita tengok apakah 3 kes rompakan di Malaysia yang patut kena filem ni. Yang patut difilmkan ni. Jom tengok. Okey. 3 rompakan terbesar Malaysia yang patut difilemkan. Filem rompakan berdasarkan kisah benar dah banyak dah buat dekat luar negara, dan ianya memang gempak. Cuma dekat Malaysia belum ada lagi. Tapi sebenarnya dekat Malaysia ni dah banyak dah sejarah rompakan yang genius, yang kita tak tercapai di akal. Jadi hari ini saya nak senaraikan 3 rompakan terbesar Malaysia yang patut difilemkan. Yang pertama adalah rompakan daripada geng Mamak. Rompakan dari geng Mamak ni sangat geng Mamak, geng. Di mana geng Mamak ni mampu merompak jongkong emas pada tahun 1994. Dengan tanpa ada kekerasan pun, tak ada tembak-menembak, tak ada sesiapa cedera. Tapi sedar-sedar geng Mamak ni boleh curi jongkong emas bernilai 12 juta ringgit. Tarikh merompak pun diorang pandai filem, iaitu pada 31 Ogos 1994. Masa tu orang tengah busy sambut Merdeka. Geng Mamak ni, Geng Mamak ni dia merompak pada tahun 1994. Masa tu saya ingat teman Perdana Menteri adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan diorang merompak tak menggunakan senjata api langsung. Geng, wow, dia tak menggunakan senjata api. And then dia pilih tarikh merompak pula pada tarikh hari kemerdekaan kita, iaitu 31 Ogos 1957 tu. Tapi 31 Ogos 1994 lah kan. Hari Merdeka tak pernah orang buat lagi kan. Memang unik gila geng Mamak ni. Cara merompak dia, jongkong emas yang bernilai harga 12 juta ringgit tu, lain style dia. Jom kita tengok lagi. Ogos 1994. Masa tu orang tengah busy sambut Merdeka. Geng Mamak ni pun apa lagi, dia orang pun pergi merompak jongkong emas bernilai 12 juta dari kompleks Subang, lapangan terbang antarabangsa Subang. Macam mana dia orang boleh merompak tanpa ada kekerasan? Dia orang ni cuma menyamar jadi polis je. Dan orang yang jaga jongkong emas masa tu pun senang-senang je terpedaya dengan dia orang ni. Geng Mamak ni diketuai oleh 5 beradik, dan kelima-lima beradik ni turut dibantu oleh 9 orang lagi saudara dia orang. Kes ni jadi masa PDRM tengah sibuk menguruskan persiapan keselamatan pada hari sambutan kemerdekaan yang ke-37. Tetapi persiapan polis ni terganggu apabila diorang dapat tahu kawasan kargo dekat lapangan terbang antarabangsa Subang telah dirompak. Lebih mengejutkan, jongkong emas bernilai lebih daripada 12 juta ringgit Malaysia dah lesap. Diorang bijak geng. Diorang merompak pada 31 Ogos tu. Masa tu diorang dah mak dah yang anggota Polis Malaysia PDRM ketika itu tengah buat persiapan untuk sambut kemerdekaan pada hari esoknya. Diorang memang bijak kan dalam perancangan untuk merompak ni. Teman rasa dia memang dah plan benda ni 2-3 bulan macam tu sebelum hari ni nak rompak ni. Sebab diorang tahu hari kemerdekaan ni polis sibuk kan, dan tak, orang kata longgar, dan diorang menggunakan cara menyamar menjadi seorang polis tu untuk pergi ke kompleks kargo Subang untuk merompak jongkong emas tu. Dan orang yang kat situ pun terpedaya. Sangat power lah diorang punya mindset ke Mamak. Jom tengok lagi. Lepas dapat maklumat, polis pun apa lagi, diorang pecut lah pergi kat tempat kejadian. Masa dekat tempat kejadian, polis mendapati bahawa 3 pengawal keselamatan kena ikat masa tu. Diorang tanya dekat pengawal keselamatan tu, apa yang jadi? Diorang pun cakap yang polis telah merompak jongkong emas. Pihak polis pun terkejut dengan jawapan pengawal tu. Takkanlah pihak polis pula yang mencuri jongkong emas tu kan. Jadi diorang pun pergi usah CCTV. Bila polis tengok CCTV, dia nampak memang polis yang curi. Tapi dari segi pergerakan tangan dan tubuh badan, diorang ni adalah penjenayah yang soalnya geng, dari mana geng Mamak ni dapat suit polis tu? Kan?
Daripada mana soal ni tu kan? Daripada mana? Ni kita sambung. 31 Ogos, ramai kaki tangan yang jaga gudang tu ambil cuti masa tu. Oh. Hal ini bermakna perompak-perompak tu memang dah rancang dah untuk pilih tarikh tersebut. Disebabkan perompak ni sangatlah power, pihak polis masa tu pun mengesyaki bahawa ini adalah perompak antarabangsa yang Oh, berlaku orang Malaysia. perompak antarabangsa. Masa tu marahlah Dr. Mahathir. Masa tu dia jadi Perdana Menteri. Dr. Mahathir punya teman cakap, jongkong emas pun boleh hilang, tak mustahil kapal terbang pun boleh hilang. Tapi memang masihlah mulut Tun Mahathir ni. Disebabkan kita memang pernah melalui era di mana kapal terbang MH370 pun pernah hilang. Pihak polis masa tu pun dengan betul. MH370 pun pernah hilang. menubuhkan Masih satu mulut unit khas untuk menjejak pencuri tersebut. Pasukan khas ni diketuai oleh anggota polis yang paling terkenal iaitu Azizan Anan dan Amidon Anan. Mereka berdua ni memang power lah, adik-beradik yang sangat dikenali yang berkhidmat sebagai polis. Adik-beradik. Tapi masa tu pun diorang masih lagi tak dapat mencari bahan bukti sebab diorang memang syak bahawa ini adalah rompakan daripada antarabangsa. Kaji punya kaji, barulah diorang dapat kesan di mana itulah teman khabar. Dia orang punya cara rompakan gila. penyamaran sebagai pihak berkuasa. Geng ni dikenali sebagai geng mamak. Geng mamak Geng punya mamak. perancangan ni bukan biasa-biasa. Bukannya diorang merancang untuk cara merompak aje. Diorang siap merancang macam mana kalau kena tangkap dan lepas dijamin. Dipendekkan cerita, Amidon berjaya mengesan salah seorang ahli geng mamak dekat Kelang setelah beberapa bulan daripada siasatan dilakukan. Tapi malangnya penjenayah tersebut berjaya larikan diri. Lepas tu ketua geng mamak iaitu Roslan berjaya ditangkap oleh pihak polis. Penangkapan Roslan ni juga disusuli oleh tangkapan ke atas kira-kira 20 ahli geng mamak yang lain pada tahun yang sama. 20 orang ahli dia. Sepanjang tahun 1995 Banyak. sehingga 2006 tu, pihak polis tak jumpa apa jongkong emas yang dirompak tu. Kes ni pun dibawa ke Mahkamah Seksyen Petaling Jaya dan geng mamak ni telah melantik Datuk Kumarendran sebagai peguam bela mereka. Datuk Kumarendran ni berjaya yakinkan hakim dengan mendakwa pihak pendakwa mempunyai bukti yang lemah. Pihak berkuasa pun menghadapi masalah masa hari perbicaraan sebab tak ada pun kesan cap jari tertuduh dekat tempat jenayah tu. Lepas tu pekerja-pekerja gudang ni pun tak dapat kenal pasti muka-muka penjenayah ni. Namun begitu, salah seorang daripada ahli geng tersebut telah bersetuju untuk menceritakan segala jenayah yang telah diorang lakukan dan secara tak langsung menjadikannya sebagai saksi utama dalam kes ni. Hal ini juga telah membawa penangkapan kepada mastermind geng mamak ni iaitu Sharif Abu Bakar. Mengenai Sharif jongkong Abu emas Bakar, yang telah dirompak, mastermind dia, kesemua emas-emas ketua ni dia. dipercayai telah dilebur sebelum ianya dijual semula. Sepanjang perbicaraan berlangsung dekat mahkamah, saksi utama pula boleh hilang secara misteri sampai hari ni tak dapat dikesan. Disebabkan Dia punya tu kalau korang tengok kan, dia macam dah dirancang tau. Kenapa kalau korang tengok kat situ, dia punya ketua dia punya ahli geng tu tiba-tiba menyerah diri untuk bagi keterangan pada PDRM. Kau fikir tak? Tapi kita boleh bagi situ dua sebab lah. Sama ada dia punya ataupun dia bergaduh sesama geng dan dia ambil keputusan untuk pergi bagi tahu kepada pihak polis, ataupun sama ada itu adalah satu rancangan untuk tarik pihak polis, satu rancangan untuk tarik pihak polis lah. Kalau kau fikir untuk tarik pihak polis, acah-acah bagi keterangan padahal apa tak ada, ataupun sebab yang lain, dia dah kena bunuh oleh geng dia sendiri. Sebab dia hilang, saksi utama tu hilang pula hari nak dibicara tu kan. Gila geng mamak ni. Sambung. hal ni juga pihak mahkamah terpaksa bebaskan ke semua geng mamak ni sebab pihak sayang. pendakwa dan polis gagal bawa saksi baru ke mahkamah ketika perbicaraan berlangsung. Rompakan kedua yang perlu difilmkan adalah rompakan rompakan microchip. kedua pula geng, rompakan kedua. 50 juta. Rompakan ringgit microchip. Malaysia. Rompakan ni merupakan 50 rompakan J. yang terbesar yang berlaku dekat Malaysia. Kejadian pada 2006 di Kompleks Kargo Udara Kedua di Batu Maung. 20 individu terlibat merompak microchip dan komponen bernilai 50 juta ringgit Malaysia. Kejadian ini berlaku kira-kira pukul 2.30 pagi. Dua lori kontena masuk ke zon tersebut dan masuk ke zon bebas mas tanpa menjalani peperiksaan keselamatan. Sampai di gudang, 4 perompak Mas kargo, oleh 17 pekerja dengan alasan nak menjalankan ujian air kencing sebab ada penyalahgunaan dadah dekat situ.
Pekerja dekat situ pun membantah dan minta dokumen sebab tak percaya dengan diorang ni. Disebabkan pekerja kat situ tak nak dengar arahan, diorang pun geng perompak ni buka kontena dan keluar lagi 16 perompak lain dengan berparang. 17 pekerja dekat situ dipaksa minum kloroform sampai buatkan diorang muntah dan ada yang pengsan. Rompakan kali ni memang berbeza dengan geng mamak disebabkan Apa? Macam mana diorang boleh buat masuk 17 perompak dalam kontena tu? Bagaimana kawalan keselamatan dekat mas kargo masa tu? Dan bagaimana pula diorang tak cek mungkin lah kelonggaran security lah pada masa tu di mas kargo ni menyebabkan tak tahu dalam tanda apa kan. Biasalah kontena ni kita continue geng mamak sangat lemah lah bagi teman untuk security dia tu. Memang lain macam. Pihak polis yakin yang ini adalah kerja orang dalam sebab proses rompakan ni sangat lancar. Pihak polis pun percaya yang diorang cuma nak rompak microchip je sebab benda lain diorang tak sentuh. Rompakan ni juga hanya mengambil masa kurang daripada 2 jam. Bijaknya perompak ni dah rompak terus diorang hancurkan CCTV yang ada dan ambil kaset. Tak cukup dengan tu, diorang pergi dekat pusat pemeriksaan dan serang custom. Kemudian diorang pergi. Yang ini bijak kan. Dia dah rompak, CCTV dipam. Memang tak nampak apa dah geng. Memang tak nampak muka, tak nampak diseksa ke apa ke, memang tak nampak. Memang bijak lah perompak microchip ni. Memang teratur gila cara dia merompak tu. Dekat pondok pengawal dan hancurkan telefon supaya boleh lengahkan untuk larikan diri. 5 hari kemudian, polis temui 2 buah lori kontena nombor pendaftaran PGG 7026 dan PGF 5806 dipercayai digunakan untuk rompakan tu. Beberapa suspek juga telah ditahan dipercayai terlibat dalam kes ni. Pada Disember 2006, polis membebaskan 2 suspek terakhir secara tanpa syarat dan semua suspek bagi membantu siasatan dibebaskan. Pihak polis menyatakan yang diorang ni tak boleh didakwa disebabkan tak ada bukti secara fizikal dan microchip tu pun dah dieksport ke luar negara. Ini menyebabkan tiada pengakhiran dalam kes rompakan ni sehinggalah hari ini. Memang hebat lah rompakan microchip ni. Bagi teman dia teratur gila. Macam dia cakap, Ras Daniel ni cakap mesti ada kerja orang dalam juga kan. Dia rompakan dia sangat teratur dan microchip tu pun dah selamat keluar negara. Memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah kan. Dah selamat ke sana, Malaysia dapat buat apa. Dan suspek pun lepas. Memang rompakan yang paling gila lah. Yang paling teman rasa teratur gila cara dia lompak. Cara dia rompak tu gila lah. Jom kita tengok rompakan yang terakhir. Yang perlu difilmkan adalah rompakan daripada geng Botak Chin. Botak Chin ni dikenali sebagai Robin Hood sebab katanya Robin Hood yang dilakukan ni diagihkan kepada orang-orang miskin. Masa usia dia mentah lagi, Botak Chin ni ambil upah menjadi pembantu dekat pasar borong di Jalan Tun Ismail. Tapi Botak Chin ni teman pernah dengar kan. Pernah dengar dia punya sejarah dia. Tapi yang ni lama teman rasa. Dalam 70-an ni tu lah dia punya rompakan kan. Nampak muka macam Bruce Lee. Selama setahun, masa Botak Chin kerja dekat pasar, dia pernah kena belasah dengan ahli kongsi gelap sebab tak nak bayar wang perlindungan. Disebabkan peristiwa tu, dia tekad untuk belajar seni mempertahankan diri dan nak bela nasib orang-orang teraniaya. Bagus dia. Tak lama lepas tu, dia terlibat dalam sebuah kongsi gelap dalam usia dia belasan 360 tahun. Lepas ibu dia meninggal, Botak Chin ni dah buat jenayah secara kecil-kecilan seperti mencuri, mengugut dan sebagainya. Pada 19 April 1969, Botak Chin melakukan rompakan bersenjata pertamanya bersama 3 lagi rakannya. Walaupun masa tu Botak Chin ni tak ada senjata, tapi rompakan tu berjalan dengan lancar sebab 2 lagi kawan dia ada pistol. Tak lama lepas tu dia pun dapat pistol. Lepas je dia dapat pistol, dia pun nak tubuhkan geng dia juga. Nak masuk geng Botak Chin ni pun ada syarat, di mana syaratnya merupakan adalah tak boleh ambil dadah, tak boleh aniaya orang miskin, tapi kalau korang belot boleh kena bunuh. Korang nak masuk geng Botak Chin memang power lah. Kalau kau tengok dia punya terma dan syarat, baik tau. Dia tak boleh ambil dadah. So maknanya Botak Chin ni, dia bukan seorang perompak yang kau kata dadah dia main, arak dia main. Arak tak tahulah, dadah dia tak main. Tapi yang paling teman rasa dia ada sifat kemanusiaan. Inilah teman rasa perompak yang paling ada sifat kemanusiaan. Nombor 2 tu, jangan aniaya orang miskin. Sebab dia ni bekas orang miskin.
Dia terbang rasa dia takkan mengenai orang miskin. Dan nombor 3 tu belot lah. Itu memang gila lah. Tapi baik lah dia boleh terbang dah syarat tu. Memang gila lah buat Chin ni. Okay. Botak Chin ni dah buat 8 rompakan selepas beberapa bulan je geng dia ni ditubuhkan. Lepas tu polis pun berjaya tangkap Botak Chin ni dan dia kena penjara selama 7 tahun. Pada 7 tahun tahun. 1974 dia pun dibebaskan dan dia pun cuba nak ubah hidup dia dengan bekerja sebagai penjual sayur. Tapi disebabkan jual sayur ni pendapatan ciput, dia pun kembali nak buat jenayah semula. Dah 74 Sebulan kemudian dia pun pergi ke Thailand untuk dapatkan senjata api dengan bantuan kawan dia. Lepas tu dia pun kumpul geng. Pada 20 Julai 1975, dia dengan geng dia pergi merompak bank dekat Jalan Imbi, Kuala Lumpur. Diorang merompak sapu RM5,000. Lepas tu bahagi dengan geng-geng dia sebanyak RM25,000 seorang. Belum reda kes rompakan dekat bank, dia pun pergi merompak dekat rumah ibadat. Diorang rompak pemain-pemain mahjong yang kaya dekat situ. Tapi dekat orang lain, dia tak rompak. Memanglah. Bagi teman orang kaya yang memang mahjong ni dirompak ni memang orang kata macam dia memang maju bukan ada manfaat apa kan. Baik dia rompak. Tak ada lah. Kan. Dan lain dia tak usik. Botak Chin ni memang orang kata dia rompak tu orang yang kaya, orang yang berduit, bank kan. Dia tak rompak orang miskin ke, dia tak bantai lah. Bagi teman lah, itu gila lah Botak Chin ni. Sebab yelah kita tengok kisah silam dia pun kan. Geng Botak Chin ni dapatlah rompak wang tunai sebanyak RM10,000, barang kemas dan beberapa barangan berharga yang lain. Dalam usaha nak tangkap geng Botak Chin ni, Timbalan Ketua Siasatan Jenayah Kuala Lumpur masa tu, Deputi Superintendent S. Kulasinggam, diberi tanggungjawab mengetuai pasukan untuk memburu Botak Chin. Botak Chin ni memang gila sebab dia berani lepaskan 18 das tembakan dekat kereta Kulasinggam ni masa dekat traffic. Gila. Tapi nasib baik Kulasinggam ni boleh terselamat sebab dia sempat pergi dekat balai polis Ceras dekat-dekat dengan area tempat kejadian tu juga. Pada 16 Februari 1976, pihak polis mengepung Port Botak Chin dekat sebuah kilang papan. Masa dekat kilang papan tu memang perang besar lah geng Botak Chin dengan pihak polis. Dan akhirnya Botak Chin ni pergi serah diri sebab kaki dia dah kena tembak. Pada waktu subuh 11 Jun 1981, Botak Chin dihukum gantung di penjara Pudu pada usianya 28 tahun. Jadi itulah senarai 3 rompakan Malaysia yang patut difilmkan. Okey geng, itu dia sekian daripada channel Ras Daniel. Jadi korang boleh pergi ke channel Ras Daniel untuk like, share and subscribe. Okey, macam korang tengok tadi 3 rompakan yang terbesar di Malaysia yang patut difilmkan. Bagi teman, 3-3 ni patut difilmkan. 3-3 ni ada aura dia tersendiri geng. Gila. Yang nombor 1 tu, dia tak menggunakan kekerasan. Yang nombor 2 ni dia guna kekerasan. Dia guna kekerasan dengan suruh makan klorofil sampai muntah. Gila lah. Dan yang ketiga ni pula si Botak Chin ni, dia ni merompak juga. Tapi sifat kemanusiaan dia tu, dengan terma syarat nak masuk geng dia tu, geng Botak Chin ni, sangat gila lah. Jangan ayuh orang miskin, jangan belut. And then orang kata jangan ayuh orang miskin lah. Tapi lupa satu lagi tadi. Tapi memang gila lah. Antara 3-3 rompakan ni bagi teman, yang paling lancar rompakan dia adalah game mamak. Yang paling lancar gila lah. Dia punya cara merancang ni tu memang high level lah. Sampai sekarang bebas. Sama juga dengan microchip tadi. Rompakan dia tu sampai bagi teman rompakan yang nombor 2 ni, microchip tu security gagal lah bagi teman. Security bukan security di mas kargo tu gagal. Sampai 2 biji lori tu boleh masuk. Dalam tu ada 17 orang perompak. Macam mana dia orang tak check kan? Itu mungkin lah masa tu kot kelemahan sistem. And then yang nombor 3, Botak Chin ni dia ada aura tersendiri. Dia ni asalnya baik tapi lepas mak dia tu meninggal, macam channel yang cakap tadi, dia pemula lah. Masuk geng kecil-kecil, masuk geng 360, terus buat ni sendiri. Tapi ni kes lama, tahun 1975-74 macam tu kan. Tapi dalam rompakan 10,000, 50,000 ketika itu, korang bayangkan lah macam sekarang 1 juta lah kot kan. Tapi bagi teman, Botak Chin punya geng ni dia rompak orang yang kaya-kaya. Sebab dia mungkin kisah silam dia lah bagi teman. Gila. Jadi bagi teman lah sendiri, in my opinion lah, orang putih
tiga-tiga ni patut difilmkan. Teman harap adalah production besar yang dapat filmkan tiga-tiga ni, iaitu perompakan game mamak, perompakan microchip, mas kargo dan juga botak cing. Tiga-tiga ni ada aura tersendiri dan cara rompakan yang berbeza-beza. Satu tak guna kekerasan, satu guna kekerasan, dan satu lagi dia punya bukan guna kekerasan juga, tapi dia rompak orang yang kaya, dan ada orang kata bukanlah merompak orang miskin, menganiaya orang miskin. Itu memang gila lah botak cing. Memang gempak gila. Okey, jadi korang boleh pergi sekali lagi ke channel Ras Daniel untuk like, share, subscribe sebab teman react daripada channel dia. Okey, jangan lupa kita jumpa untuk video yang seterusnya. React yang seterusnya kamu boleh komen, like and share and subscribe. Komen lah kat bawah ni kan, video apa yang nak teman react, teman akan react. Okey, bye, Assalamualaikum, jumpa lagi.